Gunung Bongkah. Dan Gunung Bongkah ni apa? Gunung Bongkah ini terbentuk akibat daripada pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran ataupun sesaran. Gelinciran ataupun sesaran biasanya berlaku di sempadan plat bumi di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan ataupun mampatan. Jadi, untuk memahaminya senang saja. Gunung lipat, okey, beza Gunung lipat apabila ada dua daya daripada dua arah yang berbeza ni, dia bertembung. So dia akan menolak ke atas, okey, menjadi gunung lipat. Tetapi kalau gunung bongkah ni apabila dia bergerak keluar daripada rapat macam ni, dia bergerak keluar. Bila bergerak keluar, maka tanah ini yang ada sedia ada ni akan turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah begini, maka yang ini dan yang ini akan menjadi gunung, naik, dia tinggi menjadi gunung. Dia naik menjadi gunung. So yang ini dipanggil gunung bongkah. Akibat daya tegangan yang berlawanan, maknanya yang berbeza. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita tengok di sini ya. Iaitu berkaitan dengan daya gelinciran, di mana daya tegangan ini satu ke kiri dan satu ke kanan, menyebabkan yang ini akan turun ke bawah dan menyebabkan kawasan yang atas ini dikenali sebagai Gunung Bongkah. Gunung Bongkah. Itulah dia pembentukan Gunung Bongkah yang memang wujud di dunia ini. Okey, dan lurah gelinciran. Baik. Satu berkaitan dengan pergerakan ya. Okey, pergerakan ini akan menyebabkan gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan, okey, akibat pertembungan atau himpitan antara plat. Okey, dia macam ni. Dalam dunia ni, okey, bumi bulat ni ya, bumi bulat. Okey, dia sebenarnya di atas dia ada dia punya plat-plat tanah. Contoh plat tanah Asia, plat tanah Australia, kemudian plat tanah Arab, kemudian plat tanah. Dia plat tanah yang banyak. So apabila plat tanah itu, okey, kadang-kadang dia plat tanah macam ni, kadang-kadang dia bertembung. Bila dia bertembung, bergerak sikit bertembung macam tu, menyebabkan dia akan bergegar. Bila bergegar di kawasan sempadan plat itu, akan menyebabkan itu dipanggil gempa bumi. Itu kalau pertembungan. Kalau himpitan pun berlaku apabila dia berhimpit, bergerak berhimpit ke kiri atau ke kanan berhimpit, menyebabkan dia akan bergegar. So bila bergegar itu menyebabkan gempa bumi. Dan ingat, kalau dia berlaku di atas daratan, tak ada masalah, dia akan nampak macam merekah lah. Tapi kalau berada di dalam laut, kita lihat kejadian gempa bumi yang berlaku di dasar laut akan berpotensi mengakibatkan tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami ialah gelombang yang boleh mencapai kelajuan sebuah jet, iaitu melebihi 800 km per jam di laut dalam. Gelombang tsunami ini dapat menyeberangi lautan Pasifik dalam masa kurang daripada 1 hari, dan ini menyebabkan berlakunya ombak besar. Ada macam ni. Katakanlah gempa bumi itu, kalau kita lihat, dia bergerak di sini. Okey, dia bergegar kat sini. Dia berhimpit kat sini. Menyebabkan air laut ini berkocak. Air laut berkocak menyebabkan dia membentuk kepada ombak yang besar, dan ombak yang besar ini akan bergerak ke pantai. Dan bila bergerak ke pantai, itulah dipanggil sebagai tsunami. Okey, tsunami. Bahaya ke? Bahaya. Memang bahaya. Okey, banyak kejadian tsunami telah menyebabkan kemusnahan di bandar-bandar besar. Jadi itu yang kita khawatiri tentang tsunami ini. Okey, baik. Ada beberapa kita katakan sebagai istilah yang kamu kena ingat, seperti magma, tsunami dan juga lava. Apa tu? Okey, jom kita tengok.
Magma ni sebenarnya adalah batuan cair yang terdapat di bawah permukaan bumi. Kalau kita lihat di sini, okey, ada tak magma? Ni dia. Ini dia magma. Okey, ini magma maknanya batu, dia sebenarnya batu, tapi batu yang telah mencair. Dia mencair menjadi cairan-cairan api ni yang panas ini. Kerana apa? Kerana telah dicairkan, dan magma ini memang dalam bentuk cecair lah sebenarnya. Ini magma. Kemudian kita lihat pula, okey, satu lagi iaitu tsunami, ombak besar yang tercetus akibat gegaran gempa bumi di dasar laut. Dan lava ialah cecair panas, okey, yang mengalir dari gunung berapi. Itu lava. So kalau kita lihat di sini, inilah dia. Kalau di dalam tanah, di dalam bumi dipanggil magma, tapi bila dia nak keluar ni, okey, dia nak keluar ke atas gunung berapi ini yang keluar ini dipanggil sebagai lava. Okey, inilah dia gunung-gunung berapi. Gunung berapi ya. Jadi itulah yang berlaku. Okey, kita lihat gunung berapi ni apa pula? Gunung berapi. Bermakna kita belajar tadi apa? Mula-mula gunung lipat, yang kedua gunung bongkah, yang ketiga gunung berapi. Gunung berapi ni apa cikgu? Okey, gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel, dan proses tersebut akan membentuk magma dan juga lava. Macam mana tu? Kita lihat di sini ya. Okey, ini plat daratan. Kalau kita lihat di sini, ini lapisan daratan ya. Lapisan daratan tanah ni. Okey, ini lapisan daratan yang lain, plat daratan yang lain. Apabila mereka bertembung, okey, menyebabkan ada satu tanah tu yang akan terbenam ke bawah. Terbenam ke bawah kat sini. So bila dia terbenam ke bawah kat sini, menyebabkan dia terbuka kepada lubang. Yang mana lubang ini akan menyebabkan lapisan mantle. Mantle di bawah ni sebenarnya dia cecair magma. Dia akan naik ikut lubang ini dan berkumpul di sini. Dan bila berkumpul di magma ini, dia akan cuba keluar, dan keluar itu menyebabkan tercetusnya keluar ke gunung berapi. Yes. Yeah. Dia naik. Dia naik. Sebab tekanan daripada atas ni dia akan menyebabkan dia naik. Dia naik ke atas. Yang turun ni adalah tanah dia. Contoh macam tanah dia macam ni kan? Macam ni kan? Macam ni. Okey, satu plat daratan yang ini, satu plat daratan yang ini. Okey. So apabila dia bertembung, okey, salah satu tu akan turun ke bawah. Dia macam dia naik, tapi satu tu turun ke bawah. Dia macam tu. Dia ada kawasan yang zon benam. Zon benam ini, yang ini dia akan keluar, dia akan tembusi lapisan mantle bawah tu. So lapisan mantle bawah itu akan menyebabkan magma akan naik. Lapisan mantle tu, magma akan naik dan dia akan cuba keluar ke gunung berapi. Dia akan cuba keluar. Macam mana dia naik? Apa? Dia panjat? Bukan. Okey, kena ingat bahawa di dalam tu, di dalam bumi ni, di dalam tu tekanan dia sangat tinggi. Dia cuba untuk keluar. Dia akan lompat naik atas. Sebab apa? Tekanan. Macam ni lah. Kamu bayangkan kalau katakan kamu masak air. Kamu masak air dalam cerik, masak air, katakan dia bila tahap mendidih, apa yang akan berlaku? Dia akan bertukar menjadi wap air kan? Tapi nampak tak air dia menggelegak naik ke atas? Kan? Air dia menggelegak naik ke atas kan? Jadi itu adalah percubaan air untuk keluar daripada lohong-lohong dia, daripada lubang penutup itu. So udara yang keluar itu sebenarnya adalah wap air juga. So macam mana dia boleh naik atas? Sebab dia mengalami tekanan daripada bawah, iaitu pemanasan. Pemanasan bawah tu menyebabkan dia naik ke atas. Macam tu juga lapisan mantle yang ada magma ni. Magma ni naik sebab apa? Di bawah tu panas sangat. So dia nak keluar. So mana-mana lubang yang ada,
dia akan naik, dia akan mengalir naik. So dia mengalir naik ke atas. Itulah magma sebenarnya. Jadi tekanan, akibat tekanan. Okay. So itu yang dikatakan gunung berapi. Plat yang terangkat akibat pertembungan, plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Nampak tak di sini? Inilah dia bagaimana gunung berapi berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini gunung berapi ni sebenarnya nasib baik, alhamdulillah, negara kita tidak ada gunung berapi. Negara kita tak ada gunung berapi. Negara kita ada apa? Ada gunung bongkah. Yang ini gunung bongkah ada, satu lagi iaitu gunung lipat. Gunung lipat pun ada. Gunung lipat ada, gunung bongkah ada. Gunung berapi tak ada. Yang paling dekat gunung berapi adalah di Indonesia. Di Indonesia ada gunung berapi. Banyak. Jadi itulah yang berlaku pada kesan pergerakan bumi ni. Dan kenapa ia berlaku? Pergerakan bumi. Pergerakan bumi menyebabkan berlakunya gunung lipat, gunung bongkah dan juga gunung berapi. So mungkin kita boleh lihat salah satu daripada gunung berapi yang mungkin kita boleh lihat. Gunung berapi seperti Gunung Kilimanjaro. Jom kita tengok. Nak terbang tak? Macam biasalah, kita terbang kita akan terbang ke mana? Ke gunung, salah satu gunung yang terhebat. Inilah dia, iaitu Gunung Kilimanjaro. Ini Gunung Kilimanjaro di mana? Di Tanzania, di Afrika. Dan gunung ni hebat kerana apa? Kerana Gunung Kilimanjaro ini sebenarnya pernah meletus kira-kira 1000 ke 2000 tahun dahulu, dan letusan dia menyebabkan apa? Separuh bumi gelap. Separuh daripada bumi gelap kerana asap dia. Bayangkanlah punyalah bahaya Kilimanjaro ni. Gunung Kilimanjaro punyalah besar Kilimanjaro. Di mana ni? Iaitu di Afrika. Kalau kita lihat, ianya di Afrika. Gunung Kilimanjaro. So macam mana bentuk gunung berapi daripada atas ni, cikgu? Kalau tak cikgu, dia dah tak aktif lagi ni. Tapi mungkin kita boleh lihat Gunung Kilimanjaro ni dan kita boleh lihat kawah dia. Boleh mendarat ke tak boleh mendarat ni? Okey, boleh mendarat. Itu dia. Kilimanjaro. Tinggi ni. Wow. Tu lubang besar dia. Kilimanjaro gunung berapi. Kilimanjaro. Ini daripada sudut tepi lah. Tanah-tanah dia ni subur ni. Gunung Kilimanjaro. Okey. Baik. Itu gunung berapi. So mungkin kita boleh cari another volcano yang ada di di Indonesia. Ada ke di Indonesia iaitu Mount Merapi. Mount Merapi. Jom kita tengok Mount Merapi. Gunung Mount Merapi, gunung berapi. Inilah dia Mount Merapi, iaitu Gunung Merapi, iaitu gunung berapi yang ada di Indonesia, yang terdekat di Indonesia lah gunung berapi ni. Dan kalau kita lihat
ada tak mana-mana bahagian yang kita boleh mendarat, okey, iaitu ya kita ada kawasan untuk kita mendarat, iaitu di sini. Jom kita lihat. Okey. Ya. Okey. Gunung Merapi. Uish, tingginya. Uish, lain macam tingginya ni. Mount Gunung Merapi ni. Tinggi betul ni. Mungkin kita boleh lihat di tempat lain untuk Mount Merapi. Wah. Oh, kita boleh di sini saja ya. Oh, cantik pemandangan dia. Gunung Berapi. Kita azan ya. Kita berhenti sekejap. Okey, baik. Alhamdulillah kita telah pun berhenti sekejap untuk menghormati azan.
Dan kita lihat di sini ya. Inilah gambar